tu kita nak jawab pun pening. Kena tak Allah ni? Tak kena ni. Yang tahu tak bersekutu, tak bercerai. Dia tak usah fikir panjang-panjang lah bagi jawapan tu. Sekali balik rumah dia fikir ni dah. Tak kena. Sebab apa? Allah tidak bertempat. Tu jawapan. Kalau kita kata tembok bumung tu kena Allah. Bila kata kena Allah, maksud dia Allah dah bertempat. Ada posisi. Jadi jawapan dia tak bertempat. Tapi kalau ulama dulu dia tak bagi jawapan, jenuh nak fikir. Tu yang kita kadang-kadang takut tersilap kan. Kita lastik burung kena burung. Kena Allah ke tidak? Kita balik rumah duk fikir jenuh. Kena ke tak kena ni? Tak tahu mana satu ni. Dia tak kena lah sebab Allah tak bertempat. Antara perbezaan Allah dengan makhluk. Allah ada tanpa memerlukan mana-mana makhluk. Allah tak perlukan langit, tak perlukan tempat, tak perlukan ruang, tak perlukan arah, tak perlukan atas. Makhluk ada, tapi makhluk memerlukan Allah untuk ada, dan makhluk memerlukan makhluk lain lah. Macam kita nak wujud, kita perlukan tempat, perlukan warna. Kalau tidak, badan kita tak berwarna. Kita perlukan udara, perlukan ruang, perlukan arah. Semua orang ada arah. Ada arah masing-masing. Allah tak perlu semua. Yang kedua, Allah sudah sedia ada sejak azali, qadim. Makhluk pula pada mulanya tidak ada. Selepas diadakan barulah ada. Jadi makhluk ni baharu. Allah qadim. Yang ketiga, Allah sudah sedia ada. Makhluk pula daripada tiada kepada ada. Yang keempat, Allah tiada permulaan. Makhluk ada permulaan. Yang kelima, Allah tidak diciptakan, makhluk diciptakan. Yang keenam, Allah tidak dipengaruhi oleh mana-mana makhluk, termasuklah tempat, ruang, arah, posisi, cerah gelap, sempadan, had, batas, tepi, rupa, warna, jernih, langit, bumi dan segala-galanya. Itu semua makhluk. Makhluklah yang dipengaruhi oleh benda-benda tadi. Dan yang terakhir, Allah tidak pernah mengalami sebarang perubahan, sedangkan makhluk pula sentiasa berubah. Masuklah pelajaran hari ini. Tiga kalam Imam Ghazali. Yang pertama, Imam Ghazali cakap bahawa dia Allah tidak dengan tubuh yang merupakan tidak jauhar. Tidak jauhar. Yang tu yang kita nak tekan. Kalimat yang kedua, tidaklah dia itu jauhar dan tidaklah dia ditempati oleh jauhar-jauhar. Kalimah yang ketiga, tidaklah dia itu arat dan tidaklah dia ditempati oleh arat-arat. Ain, ra, dot, arat. Apakah itu jauhar? Kalau nak bahas panjang cerita, kita cari jalan yang paling mudah. Ringkasnya, jauhar ni benda. Kita ambil contoh nak mudah faham. Contoh dia pokok. Bila kata pokok, jauhar lah tu. Batu, kita nampak batu, jauhar lah tu. Gunung, jauhar lah. Kereta, laut, haiwan, rumah, semua tu jauhar. Dapat satu pemahaman lah. Jauhar. Apa itu arat? Arat ni pula ringkasnya sifat ataupun keadaan. Contoh, batu tadi. Batu tu dah tentu ada bentuk. Bentuk itulah arat. Batu tadi dah tentu ada warna. Warna itulah arat. Batu itu dah tentu ada tempat. Dia duduk di mana batu tu? Tempat itulah arat. Batu ni dia ada gerak ke diam? Kalau dia berdiam tu, arat lah tu. Ataupun dia jatuh dari gunung, bergerak, arat tu. Jadi arat ni ringkasnya sifat atau keadaan. Jauhar tadi benda. Contoh dia batu. Arat ni sifat batu tu atau keadaan batu tu. Batu dah tentu ada ringan berat. Jadi jauhar benda, arat ialah sifat ataupun keadaan. Kita ambil contoh bendera Malaysia. Bila kata bendera Malaysia, kain yang buat bendera tu jauhar, benda. Sedangkan arat dia, sifat-sifat keadaan dia, warna bendera. Bila kata berwarna, arat tu. Warna tu arat. Dia ada bentuk empat segi. Berbentuk itu arat.
Dia ada gerak diam, dia berkibar. Bergerak itu arad. Okay. Jauhar tadi kain bendera yang dia berwarna, dia bergerak, ada bentuk, ada arah, ada tempat di mana, yang tu arad. Contoh lagi, batu tadi kita bagi tahu. Batu tu jauhar, benda. Dia punya sifat atau keadaan iaitu arad, keras. Keras lembut tu arad, sifat dia. Ada warna, warna batu tu arad. Ada bentuk, ada rupa, ada tepi, arad. Lincin ke, kasar ke, arad. Contoh yang ketiga, angin. Angin tu jauhar, benda. Sejuk ke panas angin ni? Dia ada sifat, sejuk ke panas. Kalau sejuk pun arad, kalau panas pun arad. Dia ada sifat. Laju, angin tu laju, ada gerak. Bila ada gerak tu arad. Ada bunyi tu arad. Jadi arad ni sifat keadaan. Harap-harap boleh faham kan? Jauhar benda. Kalau sebut arad, sifat-sifat benda tu. Jadi kita tengok kata Imam Ghazali balik, bahawa Allah tidak dengan tubuh yang merupakan, tidak jauhar. Allah ni bukan benda. Kita faham dah jauhar sekarang, boleh sembang dah. Allah bukan benda. Allah tidak jauhar, Allah bukan benda. Yang kedua, tidaklah dia itu jauhar. Maksudnya Allah ni bukan benda. Selagi sesuatu tu nama dia benda, bukan Allah. Yang tu makhluk. Dan tidaklah dia ditempati oleh jauhar-jauhar. Allah tu sendiri bukan benda. Pada zat dia tu pun tak ada benda-benda pergi melekat, ataupun tak ada benda-benda duduk di dalam. Setengah orang kata ni ajaran yang salah. Allah ni seluruh alam ni Allah ni. Ni segala langit bumi duduk dalam Allah kan ni, dalam zat Allah tu. Itu salah kan? Sebab Imam Ghazali bagi tahu dah, dalam zat Allah tu tak ada apa-apa. Maksud dia tak ada jauhar-jauhar, tak ada benda, tak ada langit, tak ada bumi. Nak kata melekat pun tak, nak kata duduk di dalam pun tak. Yang ketiga, tidaklah dia itu arad. Allah ni dia bukan warna, dia bukan bentuk, dia bukan rupa, dia bukan sempadan, dia bukan keras lembut, dia bukan gelap terang. Semua tu bukan, semua tu makhluk. Jadi kesimpulannya, oleh itu Allah bukan jauhar, Allah bukan benda. Dan tidak ada apa-apa jauhar, tidak ada apa-apa benda yang bertempat pada dia, yang melekat pada dia, yang bersentuh dengan zat dia, yang berada di dalam zat dia. Tak ada. Oleh itu Allah bukan arad. Arad tadi sifat ataupun keadaan. Zat Allah tidak berkait dengan bentuk. Kita beritahu kan, Allah bukan bentuk. Selagi ada bentuk tu bukan Allah itu. Zat Allah tak berkait dengan warna. Warna ni arad, sifat. Selagi ada warna bukan Allah. Jernih atau keruh, selagi jernih, selagi keruh bukan Allah. Arah, rupa, langit bumi, gerak diam, posisi atau berpihak, tempat, ruang, sempadan, berhubung, bercerai, ringan berat, terpengaruh dengan masa. Sebelum Allah jadikan masa, waktu, Allah dah ada lah. Masa tu masa pun tak ada lagi, dia dah ada lah. Jadi dia tak terpengaruh dengan masa. Berbunyi, senyap, diam, bergerak, semua tu bukan dia. Jadi kesimpulannya, Allah bukan jauhar, Allah bukan arad. Lepas ni kita belajar di mana-mana dengan Tok Guru pun dia sebut jauhar, arad, kita faham. Masuklah. Kalau tidak, kita apa benda Tok Guru ni cakap. Jauhar aku tak faham, arad aku tak faham. Ya kan dah saja. Kita tak tahu. Sekarang tahu dah. Jauhar ni ringkas cakap benda lah. Contoh dia batu. Arad ni ringkas cakap keadaan batu tu. Ada warna, ada bentuk, ada rupa, yang tu arad. Jadi rasanya pelajaran kita sekadar itu saja. Kita ulang seimbas lalu. Dari awal tadi kita beri beberapa bukti
daripada ayat-ayat Al-Quran. Ada banyak lagi bukti. Kita ambil bukti setiap satunya satu. Yang kata Allah ni esa, Allah ni baqa, Allah ni tak perlukan mana-mana makhluk, Allah langsung tak sama dengan makhluk. Yang ni kita akan hurai dalam pelajaran akan datang. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama langsung dengan syai'un. Segala sesuatu ni. Apa benda segala sesuatu ni? Ada pelajaran dia. Kemudian pelajaran hari ini kita bicara tentang jauhar, tentang arat. Rasanya sekadar itu saja. Jawapan pun bagi dah tadi. Kita tembak burung, kena burung. Kena Allah ke tidak? Tak kena. Tak kena sebab Allah tak bertempat. Dia rasa sekadar itu saja. Ada salah dan silap, mohon teguran dan mohon maaf banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam pelajaran yang menarik juga. Makin lama makin menarik yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.